Kalimah. Faham betul tak? Yang kata perubatan Islam ni. Jadi lepas ni kalau jumpa siapa-siapa pergi ubat lain apa yang kita belajar pada hari ini, itu bermakna bercanggah dengan perubatan Islam. Boleh? Okey. Baik. Ni sudah tadi saya tak siap dah. Ni ciri-ciri perubatan Islam. Okey, nak jadi perawat Islam, yang pertama mendapat ijazah dan keizinan guru. Hari ini kalau tuan-tuan dan perempuan nak belajar, dia macam mana kita belajar engineer lah juga. Nak jadi engineer kena masuk sekolah engineering. Dapat CA dari situ barulah kita bekerja sebagai engineer. Betul tidak? Kalau nak jadi guru pun sama juga, kita mesti kena masuk institut perguruan, dapat latihan, dapat ilmu, kemudian barulah kita boleh jadi guru. Betul tidak? Betul atau tidak? Nak jadi imam pun macam tu juga. Betul tak? Nak jadi imam kena masuk kursus imam lah, kena belajar lah, kena temu duga dan sebagainya. Barulah layak dia menjadi seorang imam. Kalau tidak, dia tak tahu apa itu peranannya. Begitu juga dengan perubatan Islam. Yang pertama sekali mesti mendapat ijazah dan keizinan guru. Ini bermakna pada hari ini, tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada hari ini, kalau nak merawat orang, mesti dapat keizinan guru. Faham tak? Bukan tak pergi nak ubat, boleh. Nanti kan susah pula. Belajar tak habis. Dia belajar baca je, baca form jin tak buat, tak belajar. Ubat-ubat baca-baca, dia kerasukan. Bila dah kerasukan, dia tak tahu nak apa-apa. Tengok-tengok tu pemuh yang lari. Tengok tu pemuh yang lari, belajar tak habis. Ada satu cerita. Ini cerita real berlaku. Satu masjid berlaku di kampung saya. Ini satu masjid hari Jumaat. Hari Jumaat, sembahyang Jumaat. Tu imam yang jadi imam tu tiba-tiba pengsan. Sujud lama. Apa hal lama ni? Sujud. Tak, bangun. Hamba Allah depan ni kata jahit. Ni kata jahit. Dia yang pelahi. Imam apa? Dia bangun. Woi! Dia bangun. Tu imam pengsan, woi! Cuk. Faham tak cuk? Cuk. Faham tak cuk kan? Macam dia bilang cuk tak. Lagu tu lah bahasa dia. Cuk. Tak. Tu imam dah pengsan. Habis lingkup Jumaat tu. Lingkup Jumaat tu. Astagfirullahaladzim. Jumaat tu lingkup. Tapi yang syoknya buat juga Jumaat tu. Hak kata cuk tadi naik orang jadi imam. La haula wala quwwata illa billahil azim. Maknanya tidak ada ilmu. Sebab tu saya kata kena ada ilmu dan kena ada keizinan. Jadi imam pun kena tahu hak belakang imam tu. Kalau tak erti tuan-tuan, jangan duduk belakang. Duduk jos ni. Manalah nak tahu nak jadi cerita, Ustaz Hanif jadi imam. Tiba-tiba kawan syekh tuntut buktai. Kita di belakang ni sujud punya apa? Tunggu tak bangun. Tengok alamak imam tak ada. Saya dapat. Macam mana? Ganti imam. Nampak macam mana? Nampak angkat ke nak ke mana? Tak mana tu kan? Bangun. Kena bangun lah. Tak belakang imam tu, bila sujud, tengok. Imam tak ada. Jadi dia kena kuatkan suara Allah
Allahu Akbar. Jadi orang lima bola bila buat Allah Akbar kan, barulah dia berjalan ke depan. Janganlah saya kata dia sujud begitu. Dia mangkap. Nak ganti imam? Gelojoh saja. Sebab tu saya kata kena dapat pergi tanggu. Kena belajar bagi orang tak bagi lumat. Nak ubah orang macam tu juga. Hari ni kita akan bagi ijazah tau. Kita akan bagi ilmu, kita praktikal boleh buat. Kan? Tapi saya akan guide lah, maksudnya saya nak suruh ubat ni. Tuan-tuan boleh ubat depan ni. Tapi yang ingatlah, jangan lebih buat sangat. Mentang-mentang dia khusus hari ni. Dia tengok makcik dia tu dah 20 tahun sakit. Dia kena kerasukan ya. Adik! Oh my, saya macam ni sekali je buat. Sekali tengok makcik dah ha. Dah gabrak. Ada pesakit saya. Isteri dia ni kalau sekali main ubat, masa tu lumpuh. Isteri dia kata lumpuh, kaki lumpuh. Tapi kat bawah. Jadi dia abang mau masuk pakar semua. Habis dia dah berpuluh-puluh ribu. Satu hari dia jumpa dengan saya. Dia terang ustaz tengok macam mana jadi. Saya tak apalah. Mai saya baca Quran tengok. Saya baca Quran. Bila saya baca dia, bini dia yang lumpuh tadi tu tiba-tiba boleh bangun. Bangun melompat-lompat. Melompat tu ni, lompat. Tak berhenti. Tak apalah. Tak berhenti, saya buat berhenti. Saya kata abang balik dulu lah rumah. Lepas saya baca Quran, saya baca benda-benda saja. Fatihah, Ayatul Kursi, 3 qul, azan. Betul. Balik rumah, dia pun tengok ustaz buat mudah sama dia pun. Tengah malam pukul 12, dia pun kata kat bini dia, dia catat dengan saya lah. Mai abang try tengok ustaz balik buat boleh cakap abang. Fatihah ya macam pun. Dia pun buat. Saya kalau pun tengah malam memang saya tak kat telefon lah. Saya tahu kalau saya kat telefon, ubah. Kan? Jadi saya tak kat telefon lah. Pagi esoknya baru saya tengok ada 16 miss call. Oh kan banyaknya. Apa kena abang ni? Saya call abang apa? Abang apa ni? Nangis macam Ustaz. Dia tak konti Ustaz nampak tak? Dia tak konti daripada semalam Ustaz ni. Masa saya call itu dah pukul 11 pagi. Ya Allah. Lepas tu dah bagi dah. Pergi tengok isteri dia tu daripada pukul 1 malam tadi sampailah tengah hari dah tak berhenti melompat. Sebab terpaksa lah saya pergi dan berhentikan dia melompat. Saya kata abang buat apa? Dekat saya tak buat apa Ustaz. Saya kata betul. Saya tengok ustaz buat, saya buat lah. Ustaz pegang kepala, saya pegang kepala. Ustaz baca Fatihah, saya baca Fatihah lah. Ustaz baca Ayatul Kursi, saya baca lah. Takkan habis Ayatul Kursi dia lompat Ustaz. Nah, jadi kalau nak ubah lepas ni, hak kecil sudah lah. Nanti saya ajar macam mana nak buat. Mudah-mudah. Buat mudah-mudah dulu. Yang payah-payah tu nanti kemudian kita belajar mula. Tunggulah 3 tahun lagi kita berkhusus. Yang kedua, salah singkat sampai ke Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam. Maksudnya sampailah kita boleh cari ilmu yang sampai ke Rasulullah. Kemudian menggunakan Al-Quran, menggunakan doa yang matur, tidak bersahabat dengan jin dan syaitan. Kalau jin Samsudin nak kawan-kawan lah. Ada kawan dengan jin. Banyak ilmu-ilmu, terutamanya ilmu pemikat dan juga ilmu penunduk, kebanyakannya menggunakan khidmat jin, syaitan. Begitu juga dalam perubatan. Kadang-kadang kita ubat, kita tengok dia kata tak apa, saya nak tarik barang sihir daripada rumah awak. Kita duduk Johor, kita ubat di Kedah, dia tarik barang sihir jatuh depan kita. Itu kemungkinan dia memakai khadam jin dan syaitan. Tapi sebenarnya yang haram ni, jin dan syaitan ni haram bagi orang yang bukan ahli. Bukan ahli. Sebenarnya kalau kita tengok dalam satu kitab yang ditulis oleh Qadhi Kelantan dulu, Datuk Paduka
Wan Muhammad. Satu kitab namanya Peti Rahsia, kitab Jawi. Tuan-tuan boleh cari kitab nama Peti Rahsia ataupun Pati Rahsia. Dalam kitab tu diceritakan bagaimana kita nak ambil khadam Yasin. Khadam, macam-macam khadam ni. Nak belah jin 7 ekor boleh, nak belah jin untuk buat sawah boleh, nak belah jin untuk ambil 2.6 bilion pun boleh. Tak ada masalah. Bukan jin, semua boleh, tak ada masalah. Yang tu dikarang oleh Syekh Qadhi Muhammad. Kemudian tidak menindas. Tidak menindas maksudnya mengenakan bayaran yang di luar kemampuan daripada sakit. Bukan tak boleh kenakan bayaran, hukumnya harus untuk kita ambil bayaran, tapi janganlah sampai berpuluh-puluh beratus ribu. Maksudnya kemampuan lah. Tengoklah kalau rumah dia tu agak-agak, oi dia ni kalau 1,000 tak asal apa ni. Ukur dengan kerja buat kita lah, sesuai dengan penat Allah kita. Tapi memang berubat ni memang satu benda yang cukup memenangkan. Orang tak tahu, orang akan kata Allah kena cek kau, awak tak nak ikhlas sikit kau. Saya nak pesan pada murid saya, hampa letak bayaran, letak sekali rawatan letaklah. Jangan melampau-lampau, dekat 2-3 hari letak. Gelap semua tak. Sebab apa? Sebab risiko yang anda tanggung apabila anda merawat orang ialah anda dan keluarga anda diambang. Kita merawat orang kena sihir, dan sihir itu kalau kita punya benteng tak kuat, kemungkinan sihir itu akan berpindah. Faham? Jadi letaklah sedikit bayaran supaya kita lebih ikhlas. Kan kita dah ubat lah, ubat kalau cik kok ni berubat. Duduklah. Buat sini. Kata buat sini, kena ubat di Kelantan 3 hari. Ubat Kelantan lega lah sedih tu. Dia pun tanya, apa kat hari ni? Saya tak nak bayaran. Dah lah. Dia boleh tampul bagi. Dapat tengok masuk ke. Sampai tengah jalan, nak tengok apa duit. Tengok 20 ringgit. Mana tak? Alhamdulillah. Baguslah kalau cakap macam tu. Kalau cakap tak betul, memang dia tu memang ikhlas semua lah. Alhamdulillah itu satu advantage lah. Tapi kalau selalunya tak keluar macam tu. Selalunya kiri pak. Kipidak semua dah keluar. Apa lagi keluar ni? Macam bahasa apa-apa ni? Silanat. Kan? Antiput buta kayu. Tak faham? Dia tak payah. Dia letak. Kalau 3 hari kata dah nak pergi tu, nak tinggal, nak bini kita kerja, kita nak tinggal. Saya nak 2,000 kau. 2,000 nak. Mampu ya lah. Dia mampu. Pergi lah. Kalau dia tak mampu, tunggu dulu. Pergi dia mampu, kau kumpul duit dulu. Ataupun kau main buat dengan saya. Main buat dengan saya, kita reduce lah sikit. Boleh lah, buat 50 ringgit. Tak salah, tak main buat saya. Tapi saya nak pergi sana, nak tanya lelaki lagi, lelaki marah je. Kan? Ni nak bikin nafkah lelaki lagi. Perempuan hari ni tanggung suami. No? Kemudian menggunakan bahan-bahan suci dan halal. Halal thayyibah. Okey. Bahan suci ini maknanya tuan-tuan boleh guna apa sahaja yang diharuskan dalam hukum syarak. Mana-mana yang tak disebut haram, mana-mana yang tak disebut haram, sebab ada satu kaedah lagi dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disebut itu gini. Mazhab Imam Syafi'i disebut al-aslu, Allahumma salli ala sayyidina. Al-aslu apa ya? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Al-aslu fil asya'
al-ibahatu. Pakailah benda apa sekalipun, bahan apa sekalipun, asalkan al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal-asal sesuatu perkara itu hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus, sehingga datangnya dalil mengharamkan. Saya ulang. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum sesuatu perkara atau sesuatu benda, hukumnya adalah harus. Jika seandainya datang nas haram, baru jadi haram. Boleh? Jadi maknanya, contohnya penggunaan 5 buut, hukumnya harus sebab tidak ada nas yang mengharamkan. Penggunaan bunga dalam rawatan juga hukumnya harus, tidak ada nas yang mengatakan bunga itu haram. Tidak ada nas Quran. Ada tak? Oh, kena buat senaman, nak buat mandong ni. Ada apa? Ada? Mengenakan mandi bunga itu haram. Tak? Cik ni tengok siapa? Jawab macam mana? Tak macam mana? Tak tahu tak? Tak sampai. Okay. Al-aslu fil asya' al-ibahah, maknanya satu perkara. Contohnya bunga. Harus tak mandi bunga? Hukumnya harus. Sehingga datang perkara yang haram. Contohnya, ada mandi depan khayat ramai, ataupun mandi dengan keadaan bogel. Contoh macam tu lah. Mandi berdodoan, mandi buih. Mana nak tahu kan? Tu umur baru main, dia kata hari ni kita nak buat cara untuk nak isteri semua kena mandi bunga, buih bunga. Kan? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Sehingga datang nas yang mengharamkan. Contohnya mandi buah jabatan. Itu betul. Nak mandi kat mana boleh? Buah jabatan boleh, pokok boleh. Ustaz, saya punya perawatan mandi atas pokok. Silakan. Jangan jatuh sudah. Mana tidak ada nas yang mengharamkan, kecuali datang nas. Nama dia al-aslu fil asya' al-ibahah. Jadi gunalah apa sumber alam yang kita nak guna. Tak ubat. Contohnya orang kena kayak, nak guna bedak sejuk. Nabi guna tak bedak sejuk? Nabi tak guna bedak sejuk. Okey, guna rumput sambau. Nabi guna rumput sambau? Guna tak? Mana ada kat Mekah rumput sambau? Tak ada. Kan? Jadi tak ada. Bila tak ada, tak berarti Nabi melarang. Jadi al-aslu fil asya' al-ibahah. Semua perkara asal-asalnya hukumnya adalah harus, sehingga datangnya hukum haram, barulah dia akan jadi haram. Boleh? Boleh tak? Okey. Boleh kan? Nampak ngantuk ya? Okey, ada persoalan je. Ya, sudah. Boleh? Boleh, tapi dengan syarat mesti kena ada basic perubatan. Mana ubat lah, mesti ada basic lah. Mesti ada. Cari juga guru-guru lain untuk pengesahan. Cari guru lain untuk pengesahan. Boleh? Okey? Ya. Ada perempuan tapi tidak kemahiran untuk tidak ada kemahiran.
Boleh laki-laki menyambut, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Yang pertama sekali syaratnya tuqaddaru bi qadariha, kadar yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, ada syarat lagi. Ada waris yang bersama. Kalau isteri ada suami dia. Dua tu laki-laki. Suami dia. Ataupun kalau suami dia tak ada, suami dia ada outstation. Isteri nak beranak, takkan dia tunggu. Anak, tunggu sebentar ya, bapakmu belum pulang. Tak ada itu kan. Nak tunggu bapakmu pulang apa? Saya sudah mau keluar. Jadi kalau nak keluar tu, maknanya Islam mensyaratkan ada dua orang perempuan yang solehah, yang dipercayai, duduk bersama dengan doktor tu untuk buat sambut kelahiran. Itu syarat. Awak tak jadi masalah. Jangan doktor tu seorang-seorang. Tak boleh. Itu hukum undang-undang Islam lah. Tapi di negara kita saya tak tahu lah macam mana caranya. Sebab anak-anak saya semua lahir kedatangan doktor perempuan. Kan? Kalau kat hospital saya tak tahu bila. Mungkin perempuan kot. Kan? Tapi kalau kata lelaki nak sambut juga, maka perlu ada dua orang perempuan yang boleh dipercayai. Bukan perempuan yang hilat. Orang sebut hilat ni perempuan yang jalang lah. Orang sebut perempuan yang tak dipercayai. Boleh tak? Lagi soalan? Tak ada soalan? Tak ada soalan saya akan tanya. Saya akan bersoalan. Okey. Kemudian okey, sekian saya ambil. No? Okey, sebelum kita masuk pada sihir, perkara yang wajib kita ketahui iaitu perkara-perkara yang luar biasa berlaku. Di antaranya ialah mukjizat. Tahu kok mukjizat tak? Saya tak huraikan tak? Tuan itu perkara luar biasa berlaku kat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Contohnya tadi ialah apa dia? Nabi Ibrahim tadi. Dia lupa dia pengit dah. Kalau kita lawan ni lupa. RM10 lah ni. Tuan tengok saksi saya bayar tak? Saya RM20. Tepuk tangan sikit lah. Tepuklah tangan kuat sikit. Lagi sini tepuk tangan. Lagi dia buat setan panak. Okey. Contohnya Nabi membelah bulan. Nabi membelah bulan lagi. Unta Sayyidatina Sa'diyah gemuk lona tu juga. Sedikit sejarah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika malam kelahirannya, langit ni terang-terang, obor api majusi padam. Karamah atau karamah itu mukjizat tu. Ataupun yang khas sebelum jadi Rasul. Ini yang khas. Yang khas bukan yang khas berlaku bakal Nabi. Rasul tak jadi Nabi lagi, tapi benar luar biasa dah pun berlaku. Kemudian bila Rasulullah dah agak besar sikit, Rasulullah biasanya orang Arab ni dia melatih anaknya supaya hidup susah sikit. Supaya dia hidup susah dia berakhlak. Dia hantar pergi ke kampung. Jadi dalam kampung tu tiap-tiap ada kelahiran, dia ada masa-masa tertentu. Orang perempuan dalam kampung tu akan keluar pergi ke bandar-bandar ambil upah, ambil anak orang bandar, orang balik ke kampung untuk beli susu, dibelah sampai umur 2-3 tahun, barulah 4 tahun, barulah dia kembalikan semula kepada ibu bapaknya di kota. Salah seorangnya ialah Sayyidina Sa'diyah, merupakan perempuan miskin dalam kampung. Dia hanya ada seekor unta yang sakit. Unta ni sakit, tak larat, makan tak lalu, demam malaria unta. Jadi dengan satu satu kumpulan, dia pergi dengan kumpulan kawan-kawan dia pergi ke kota. Jadi dia ketinggalan sebab unta dia tak laratkan jalan. Jadi unta orang lain semua cepat sampai.
Jadi bila sampai ke kota tu, anak hak orang kaya-kaya ni semua boleh dah dekat. Hak orang sampai awal, hak dia sampai lewat, dia tak ada anak, tak dapat kan? Dan akhirnya nak takdirkan Allah Ta'ala, maka dia Aminah ketika itu menjemput Sa'diyah ni untuk datang ke rumahnya untuk ambil Sayyidina Muhammad SAW. Ketika dia bawa bawa Muhammad SAW tu, dia terkejut. Dia tengok unta yang tak larat tadi tu telah menjadi gemuk semula, sihat dan kuat, sekali ganda kuat daripada unta-unta biasa. Bila balik ke sana, dia tengok rezekinya bertambah, kambingnya bertambah, susunya banyak dan sebagainya. Itu dia makan air khas. Kemudian Rasulullah SAW bila dah menerima wahyu dari Nabi sebagainya, dia menerima mukjizat, iaitu satu perkara luar biasa berlaku pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Di antaranya belah bulan dan keluar ayak di celah jari. Makanan menjadi banyak. Tok mengucap 2 kalimah syahadah. Tiang kurma yang telah mati hidup semula, menangis-nangis di hadapan Rasulullah SAW. Dan yang paling utama, mukjizat yang masih kekal sampai ke hari ini yang berada di tangan umat Islam, iaitu Al-Quran. Kan? Itu perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kemudian yang keduanya berlaku karamah, berlaku pada wali. Kalau luar biasa berlaku pada wali. Bisa dengar tak? Para wali ini boleh berjalan tahiyat dan sebagainya. Misalkan, itu dinamakan karamah. Kemudian ma'unah berlaku pada orang yang soleh. Orang macam kita ni lah, nak kata soleh sangat benda. Kita ni baru berlakon nak jadi soleh, taklah soleh sangat pun. Aku nak jadi soleh. Jadi Allah turunkan bantuan apabila kita berdoa pada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sahabat aku ni sakit, Ya Allah, Engkau ringankanlah sakitnya, Ya Allah. Kita pun buat ayat, kita buat bagi minum, bagi mandi, maka Allah ringankan sakitnya. Nama apa? Nama Ma'unah. Tanpa makan ubat, hanya doa semata-mata. Namanya Ma'unah. Okey. Kemudian sihir berlaku ke atas orang musyrik dengan bantuan jin dan syaitan. Orang musyrik ini yang menyekutukan Allah Ta'ala. Dia yakin betul bahawa jin itulah yang bantu dia dalam perubatan, menyembuhkan orang dan sebagainya, menggunakan khidmat-khidmat untuk buat menggunakan jampi-jampi yang luar batasan syarak. Kan? Atau menggunakan untuk kepentingan kepuasan nafsu. Tuan-tuan dah membuat, saya nak pesan kepada puan-puan, tuan-tuan, orang lelaki ini kurang lah bangsa dia. Pun ada juga bangsa dia. Saya nak pesan kepada puan-puan, kalau jumpa perawat tu dia mengaku dia perawat Islam sekalipun, mukanya jernih sekalipun, macam saya, kan, wataknya baik, jangan mudah terpedaya. Ikut aturan syarak. Nak ubat jangan berdua. Jangan kata apa aku Ustaz Malik nampak janggut itu, nampak beriman, boleh ikut ubat berdua-duaan. Tak boleh. Biarpun dia disebut ni pakai sampan besar bakui pun tak boleh dipercayai. Kan soal percaya atau tidak? Soalnya kita mesti ikut undang-undang yang Allah letak. Tak? Apa? Katalah ustaz dia kata, jin ni payah keluar puan, kalau nak ubatnya ada satu cara lagi. Kita mandi bunga. Mandi bunga bagus ni. Kan? Tapi mandi tengah malam, confuse kita tengah malam. Suami puan datang hantar tempat saya ni. Suami pun kena pergi berzikir baru dia selesai masalah ni. Dia bagi zikir 30,000. Baca perlu 30,000. 30,000 nak habis lama tak? Lama. Zikir tak boleh di rumah, tak mau jarak. Kena pergi masjid. Bini tinggal kat dia. Bini tinggal kat dia. Tinggal kat dia nak ubat. Laki kena pergi masjid. Nak baca kulhu 30,000. Hidup dengan duit ni mungkin tinggal bini sini.
Kan? Tak boleh, no? Jangan duk buat macam tu. Orang nak ubat, kalau itu keluar kalamnya, balik tak usah ubat. No? Jangan duk serah diri macam tu je. Percaya dekat dia, dekat kupiah dia, percaya dekat lah. Hari ni kita nak jaga kupiah pun kita insya-Allah. Dulu cukup kupiah ni kalau kita pakai, ada orang cukup hormat ni kupiah. Hatta dia jadi pelindung kita ni. Kalau kita nak bangun masuk pawakam pun fikir banyak kali. Kupiah nak masuk. Alamak kupiah. Astagfirullahaladzim. Kan? Sekarang ni alamak kupiah. Mudah saja. Kan? Dia tak macam tu. Sekarang lain, dulu lain. Dulu lain, sekarang lain. Sebab tu kita banyak berlaku pemerkosaan, pengaman perubatan Islam, pendakwah bebas. Yuk. Pasal apa? La taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Ada masalah? Jangan terlalu gairah sangat cerita benda-benda yang terlalu dalam-dalam sangat pada perwatakan lelaki. Cerita sampai malam Jumaat pun cerita juga. Tak perlu cerita. Cerita ada masalah keluar ni, masalah yang penting-penting kita, yang kita rasa benda tu yang mustahak untuk dikongsi. Kalau sampai cerita sampai suami saya diletakkan, Ustaz tengok macam ayam macam tu. Oh, dia cerita dulu. Kawan ni tak tahu hati perut dia mana. Dia jangan cerita. Cerita tak patut badan. Okey, lepas tu kita ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Okey. Kemudian yang ketiga seterusnya, istidraj ataupun ihanah berlaku pada orang fakir fasik. Tak solat je. Tapi kalau kena sakit gigi, jumpa dengan dia ludah sekali je sembuh. Sakit gigi. Enggak. Ulang. Lega tu weh. Kita sakit gigi tu. Tak sembahyang pun. Tak sembahyang pun dia, tak sembahyang, tak solat. Lega, sembuh. Itu namanya istidraj dan ihanah. Okey? Cepat. Okey. Ini ciri-ciri Allahumma salli alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan dan puan tolong salin Ustaz. Ada itu? Ada? Kata ajar tak? Tak kata ajar tak? Okey, meminta pakaian yang tadi pakai, ini kebiasaan, tak semestinya ya. Kerana dalam perubatan Islam kita pakai minta pakaian juga. Yang kedua, menggunakan kemian pun tak semestinya. Ini kebiasaan. Sebab kemian dalam bahasa Arab disebut bakhur. Kalau kita pergi ke Mesir, kita tengok orang-orang Mesir ni dia adat. Mesir apa? Orang Mekah Arab bersama juga. Itu yang kita tengok kat kedai bahasa Mekah Mesir, siapa dah sampai buat umrah? Kat pasal tak tadi? Tapi dia dekat beberapa kedai tu dia letak, ni kan dia letak dasar orang panggil apa tu? Apa? Orang panggil apa? Dia bakar kayu garu. Kayu garu tu termasuk jenis spesies kemian lah. Tapi kemian ni dia buat, sebenarnya kemian tu ialah letak pokok. Menggunakan keris. Kita sebut tadi al-aslu fil asya' al-ibahah. Nak guna keris boleh, nak guna senapang pun boleh. Kan? Ada orang ubat pakai senapang. Tuan-tuan dia lah. Ada tuan-tuan. Kan? Jin tu tak mau keluar, dia akan M16. You can die. Nak mati kan nak hidup ni? Tak, M16. Ubat. Ada? Ada, David. Dia kata, okey, saya pakai 20 peluru. 20 peluru ni 500. Mau? Okey, mau. Tembak tukang sihir.
Bukan saya tu ke Thailand tu, dia tembak ni. Bang! Mati kan? Kita tak betul mati. Tak kira picit. Picit tak mana? Ada ubat pakai senapan. Boleh tak? Boleh? Tak ada masalah. Ubat pakai bom. Boleh? Tapi tengok penggunaan lah. Kalau biasanya sebut kebiasaan, biasanya rumah-rumah yang berkadang ni kerik biasanya. Tapi tak salah, kerik ni kan kebesaran orang Melayu. Tak salah. Pakaian tertentu kan? Dulu-dulu kalau rumah ni dia pakai serba hitam, tak semua kuning-kuning semua. Tapi kebiasaannya. Tapi sekarang ni banyaklah perawat pakai baju koprak tu, sama kan? Tapi kebiasaan. Kalau pergi tengok dia tu, rumah dia tu, tengok tangga kuning, kasut kuning, baju kuning, siap tulis bersih, tak kosong. Lepas tu apa nama, masuk ada kelambu kuning, baju dia pakai apapun kuning, semua serba kuning. Tengok duk sila-ila ya. Nampak meragukan, nampak benda yang pelik. Biasanya dia menggunakan khadam. Biasanya. Apa lagi? Tidak mementingkan syariat. Syariat tak penting. Tidak ikut dan suka dia ubat. Tangkap azimat yang bukan Al-Quran ataupun nama Allah. Dia bagi azimat ke kita, tulisan siang, bagi pakai. Dia kata pakai yang ni confirm, tembok tak letup. Balik di rumah gorengkan luka. Kebaik apa? Dia kata pakai yang ni, tembok tak letup, tembok tak letup. Balik rumah goreng telur. Goreng telur, minyak letup, pam, Allah maaf. Lucut. Sembelihan selain daripada Allah, dia sembelih selain daripada Allah, ataupun menggunakan khidmat khadam dan jih. Yang ni pun satu benda juga yang kadang-kadang benda ni dia tipu kita. Jin ni daripada tipu kan? Kadang-kadang dia melaga-lagakan antara kita. Kita ada, ni ada satu kisah berlaku di Baling. Ada orang Baling Kedah ni? Baling Kedah? Baling? Dekat Baling? Di Baling Kedah berlaku. Seorang hamba Allah ni menjumpa dengan saya. Dia minta tolong ustaz, tolong pisat ke rumah saya ni, jumpa dengan anak adik-adik saya, tolong perbetul keadaan. Sebab apa? Sebab ada seorang rumah ni ubat abang ipak kan? Ubat, bukan abang, beras. Dia punya beras. Jadi rumah ni dia panggil Syekh. Nama Syekh Ali Zainal Abidin, daripada Gunung Jerai katanya. Gunung Jerai, tahu tak Gunung Jerai kan? Masuk dalam tubuh apa ni, salah seorang daripada adik-beradik keluarga mereka ni. Kemudian Syekh tu bagi tahu punca sakit beras saya tu ialah saya. Faham tak cerita ni? Faham tak? Jadi Syekh tu dah tuduh hamba Allah ni buat sesuatu perkara yang tak baik kepada suaminya, sehingga jadi perut membusuk. Bucin. Kami tak bucin kan? Orang lelaki banyak busuk. Saya busuk sikit tak? Kemudian apabila